Assalamualaikum, salam Ramadan, salam PKP. Bertemu kembali kita dalam sharing daripada saya. Okey, macam yang saya janjikan pada 2 hari bulan Mei hari tu, saya akan sharing berkenaan dengan satu topik yang sangat penting untuk para peniaga. Okey, so macam yang saya janjikan, topik hari ni adalah cuba tengok kat bawah ni adalah database untuk perniagaan. Okey, database ni sangat penting untuk semua peniaga-peniaga. So, hari ni kita akan kupas lebih lanjut lagi apa itu database, apa pentingnya database tu. Okey, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan diri saya. Okey, nama saya pun ada dekat bawah ni. Okey, saya merupakan salah seorang pengurus pasukan di Kowe Malaysia Sendirian Berhad dan saya punya CRS code adalah CRS 3866. Okey, saya bernaung di bawah SM Hezri Azwan dan juga under GM Ahmad Lotfi dan di bawah naungan CS Team. Okey, apa itu CS Team? Jom kita kenal dulu apa itu CS Team. Dah tengok kan siapa tu CS Team. Itu adalah tim kami lah. Okey, dekat Kowe ni kita ada banyak tim dan salah satunya adalah CS Team. Okey, tak apa. Kita tak nak cerita panjang berkenaan dengan tu. Kita fokus kepada kita punya topik hari ni. Okey, macam saya kata memula tadi ataupun apa yang saya dah beritahu sebelum ni, topik yang saya akan sharing adalah berkenaan dengan database. Okey, apa pentingnya database ni untuk para peniaga? Okey, sebelum kita pergi jauh lagi, saya akan bagi tahu ataupun saya nak explain sikit apa itu database. Okey, para peniaga, mungkin ramai para peniaga yang memang dah tahu apa itu database, tapi mungkin ada juga yang tak tahu. Okey, database tu secara ringkasnya adalah data pelanggan ataupun data prospek kita. Okey, database ni kita boleh bahagikan kepada dua jenis database. Yang pertama adalah data prospek. Data prospek tu bermakna orang yang belum lagi membeli dengan kita. Okey, ataupun orang tu dah pernah PM ataupun dah pernah tanya-tanya kita tapi dia belum lagi terbuka hati untuk membeli, belum lagi berpeluang untuk membeli. Okey, itu adalah satu database. Okey, yang kedua adalah database existing customer. Existing customer ni adalah pelanggan yang dah membeli dengan kita. Okey, sebab kita tahu untuk setiap produk, kebanyakan orang membeli dia akan ada repeating membeli tu. Dia bukan membeli sekali je, walaupun harga produk mahal ataupun harga produk beribu-ribu, tak semestinya dia membeli sekali. Mungkin dia membeli 2-3 kali untuk mak ayah, untuk adik-beradik. Okey, itu adalah satu lagi database. So kat sini database merupakan data pelanggan yang kita boleh bahagikan kepada dua. Yang pertama adalah database untuk prospek yang belum lagi membeli dengan kita. Okey, yang kedua adalah database untuk existing customer yang dah membeli dengan kita. Okey, itu secara ringkasnya apa maksud database ataupun apa secara ringkasnya untuk faham database tu apa. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok ataupun kita nak kupas bagaimana nak dapatkan database. Okey, untuk dapatkan database ni actually ada dua cara yang sekarang ni tengah hot ramai orang guna. Okey, kita kategorikan kepada yang pertama adalah online. Okey, yang kedua adalah offline. Okey, untuk online dia dipecahkan kepada dua juga, iaitu yang free dan yang berbayar. Okey. Yang free ni contohnya macam personal Facebook, page, marketplace dan juga Instagram, grup-grup community.
Okey, yang macam contoh kalau personal Facebook tu kita boleh sharing berkenaan dengan aktiviti harian kita di personal Facebook kita. Okey, aktiviti harian tu maksud dia aktiviti yang kita lakukan dalam proses jual beli. Okey, contoh kita pergi appointment dengan customer, kita pergi post barang, kita pergi rumah customer. Okey, customer dah siap pasang, tunjuk gambar. Itu adalah yang kita boleh sharing dekat personal Facebook lah. Okey. Dekat marketplace kalau you all tengok pun banyak banyak peniaga-peniaga dah start berniaga dekat marketplace, dan kat situ adalah antara salah satu platform yang sangat boleh memberi hasil kepada para peniaga. Okey, dekat page-page community pun boleh. Kalau perasan dekat Facebook, kalau you all type community Damansara, community Kuala Lumpur, community Kuantan, community Alustar, kita boleh nampak kat situ ada banyak grup-grup komuniti. Kat situ adalah salah satu platform untuk para peniaga untuk sharing dia punya produk juga. Okey, Instagram personal pun merupakan tempat untuk kita berniaga zaman sekarang. Okey, untuk yang itu antara contoh yang free. Okey, yang berbayar seperti FB Ads, yang tu memang kita kena letakkan satu amount dan kita bayar kepada Facebook untuk Facebook iklankan produk kita. Okay, Google Ads pun sama macam Facebook tapi menggunakan Google punya platform. Insta Ads itu pun sama tapi menggunakan Instagram punya channel. Still yang ni kena berbayar. Okay, itu antara yang online. Antara yang offline adalah seperti booth. Kalau tengok dekat shopping mall ada banyak booth para peniaga. So boleh bayar sewa dekat shopping mall tu untuk kita berniaga produk kita. Ataupun kios, boleh buka kios. Contoh kalau nampak ada kios-kios depan bank, dekat pasar malam. Okey, yang itu pun boleh. Yang ketiga adalah berkenaan dengan knocking. Knocking maknanya boleh pergi rumah ke rumah. Okey, boleh berniaga produk kita daripada rumah ke rumah. Okey. Yang keempat, boleh menggunakan survey form. Bawa survey form, pergi jumpa ramai orang, minta customer ataupun minta prospek kita jawab soalan-soalan yang berkaitan. Okey. Roadshow. Okey, sekarang banyak festival-festival makanan, baby festival. Okey, yang itu pun boleh you boleh participate sekali. Okey, untuk meniaga ataupun memasarkan produk masing-masing. Tu antara cara-cara bagaimana untuk dapatkan database. Okey? Okey, dah tengok cara-cara bagaimana nak dapat database. So, kenapa setiap peniaga perlu ada database? Okey, kita tengok apa poin-poin dia. Okey, yang pertama kena ada database sebabnya menentukan target jualan. Contoh kalau bulan tu rasa nak jual 10 unit ataupun nak jual RM30,000. So kita dah boleh susun berapa orang customer yang kita kena ada, berapa orang prospek yang kita kena jumpa, berapa orang bakal prospek yang kita kena pergi appointment. Okay, so bila kita dah tahu, senang kita nak tentukan berapa sales yang kita akan dapat pada bulan tertentu. Okey, yang kedua, jimat kos dan masa. Okey, jimat kos dan masa ni seperti macam kalau you ada orang dah start tanya you all berkenaan dengan produk, dia tu adalah prospek. Okey, so lama-lama kita akan lupa prospek ni. Contoh dia tanya kita tahun lepas, sampai sekarang dia tak beli dan kita pun tak ingat dah dia. Okey, tapi kalau kita ada database, kita tulis nama, nombor telefon, kita akan jadi ingat. Kita boleh tengok balik database, so kita boleh call balik untuk follow up dengan dia. Okey. Yang ketiga, hubungan jangka masa panjang. Okey, yang ni berkenaan dengan bila ada orang datang nak membeli dengan kita ataupun orang dah membeli dengan kita, macam kita cakap awal-awal tadi, akan ada repeating pembelian. Jadi kalau kita jaga prospek kita, jaga customer kita, tak mustahil dia akan membeli lagi dan hubungan kita dengan dia tu akan berlanjutan. Bukannya setakat touch and go.
Ramai kan peniaga touch and go. Setiap bulan nak kena cari prospek baru. Setiap bulan nak kena cari customer baru. Apa kata kalau kita jaga saja existing customer kita yang kita dah tahu dah dia akan repeat membeli dengan kita. Okey, contoh kalau jual ubat kurus, kita tahu ubat tu akan habis setiap 2 bulan. 2 bulan je makan, ubat tu akan habis. So, kita tahu lepas 2 bulan kita boleh follow up balik dengan dia. Okey, dalam untuk Kowe pula, kita tahu kalau beli Kowe ni memang customer boleh guna untuk jangka masa panjang. Tapi, mungkin customer tu nak beli produk lain. Ataupun bila customer dah puas hati dengan produk yang kita jual dengan dia, mungkin dia nak beli untuk mak ayah dia, untuk adik-beradik dia. Jadi, kita kena jaga hubungan jangka panjang ni dengan dia. Yang keempat, follow up jadi senang. Follow up jadi senang ni macam tadilah, jimat masa dan kos tadi. Bila jadi senang, kita dah tahu siap-siap dah. Bila ada database, kita tahu okey prospek ni nak beli produk apa. Prospek ni kata nak beli hujung tahun. Jadi hujung tahun kita call je dia, kita WhatsApp je dia. Tanya dia jadi tak nak beli. Okey, yang kelima sebagai backup. Okey, sebagai backup ni penting sebab kalau contoh tiba-tiba handphone hilang, handphone rosak ataupun Facebook kena hack. Okey, so bila kita ada database yang kita dah letak dalam Excel ataupun dalam buku, handphone rosak, handphone hilang, kita masih lagi ada buku yang kita boleh refer. Nombor telefon prospek semua ada dalam buku. Itu pentingnya kenapa kena ada database. Okey, itu antara sedikit sebanyak berkenaan dengan database yang kita sempat sharing hari ini. So, kita ulang balik apa yang kita sempat sharing hari ini. Yang pertama tadi berkenaan dengan definisi database atau apa itu database. Yang kedua, bagaimana nak dapatkan database. Okey, yang ketiga, kenapa setiap peniaga perlu ada database. Okey, so sekarang ni dah tahu 3 benda ni. So saya advise untuk semua peniaga kat luar sana, wajib setiap orang kena ada database kalau nak maintain lama dalam dunia perniagaan zaman sekarang. Wajib ya, bukan pilihan, wajib kena ada. So, hopefully semua faham, semua clear, semua jelas. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan, sebarang yang confused, boleh je feel free untuk WhatsApp saya. Okey, nombor telefon saya ada kat bawah ni, boleh WhatsApp. Dan kepada sesiapa yang berminat nak join tim saya dalam Kowe, nak tambah income, nak cari extra income atau nak jadikan Kowe ni sebagai career, boleh join tim saya anytime sahaja. Kita berbesar hati menerima anda untuk bersama-sama kami di Kowe lah. So, nombor telefon saya ada kat bawah. Facebook saya boleh add Syah Abdul Karim. Okay, anytime saja dan boleh WhatsApp saya. Kita berjumpa lagi untuk next session. Okay. Kalau ada apa-apa request untuk saya sharing apa-apa tajuk, boleh PM saya anytime. So, kita berjumpa lagi untuk next session. Mungkin ada topik-topik yang best lagi lepas ni. Saya akan up dekat Facebook saya. So, stay tune, stay at home, stay safe. Okay, Assalamualaikum.